Tetapi ikhwani, saudara-saudaraku adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku tetapi beriman kepadaku. Jadi keinginan untuk sentiasa digolongkan ke dalam saudara-saudara yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan perkara yang tidak boleh kita lupakan. Baik, yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau As-Sabah, alhamdulillah, mungkin selepas pembinaan yang cantik ni, saya baru ini pertama kali kita berkongsi ilmu. Jadi satu kesyukuran lah bagi kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita lagi memberikan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan suasana yang cerah, luas dan sebagainya. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini insya-Allah saya akan menyambung siri tafsir surah-surah pendek. Mungkin dah lama kita tak berjumpa, mungkin dah berapa bulan tapi insya-Allah pada hari ini tidak mengurangi semangat, spirit kita untuk membincangkan, berkongsi ilmu mengenai surah-surah yang lazim kita baca dalam sembahyang kita. Pada malam ini insya-Allah saya akan bincangkan, berkongsi tentang surah Al-Kafirun, mengenai surah Al-Kafirun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, surah yang sentiasa kita baca dalam sembahyang, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahu azim. Baik, jadi surah Al-Kafirun, tuan-tuan, di antara surah yang juga dikira memiliki kedudukan yang begitu penting, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap membaca surah ini dalam sembahyang yang dia lakukan, yang beliau lakukan. Baik, karena surah ini, kalau kita tengok daripada penamaan kepada surah ini, ada nama-nama lain yang merujuk kepada kandungan surah tersebut. Surah yang mungkin nama yang jarang kita dengar, para ulama tafsir mengatakan bahawa antara nama kepada surah ini adalah Al-Mukashkashah, panggil dengan Al-Mukashkashah. Nama pelik sikit, Al-Mukashkashah. Jadi makna kepada Al-Mukashkashah adalah Al-Bara'ah. Al-Bara'ah, iaitu kita berlepas diri daripada perkara-perkara yang memiliki unsur kekafiran, unsur keingkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, oleh kerana demikian, ianya dalam bacaan sembahyang selalu digandingkan dengan surah Al-Ikhlas. Kalau rakaat pertama kita baca Al-Kafirun, maka pada rakaat yang keduanya kita baca surah Al-Ikhlas. Jadi ini kalau kita lihat, dia serupa dengan yang pertama adalah kita bara'ah, kita berlepas diri daripada kekufuran. Bara'ah, ya, berlepas diri daripada kekufuran, atau dalam istilah syahadat yang kita sentiasa ucapkan dalam sembahyang kita, yang kandungan yang paling yang merupakan jauhari, yang paling utamanya la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau kita gandingkan dengan syahadat, maka potongan pertama, keratan pertama kepada syahadat itu la ilaha, itulah surah Al-Kafirun itu, iaitu tidak ada, kita menafikan tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam sembahyang, pada rakaat pertama kita menafikan tidak ada ilah yang patut kita sembah, kita baca surah Al-Kafirun. Kemudian pada rakaat yang kedua pula
kita mengisbatkan. Jadi kalau tak ada Tuhan, tak ada Tuhan yang patut kita sembah, maka yang layak kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat Qul huwallahu ahad. Yang pertama ahad, esa. Allahus samad, tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sangat suka dikatakan membaca kedua surah ini, iaitu surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas pada sembahyang pada witir juga ada. Kemudian yang keduanya pada sembahyang sunnah fajar. Pada sembahyang sunnah Al-Fajar. Terlepas daripada perbezaan sunnah fajar dengan sunnah subuh kan. Di sini juga adalah khilaf para ulama. Ramai yang mengatakan samalah sunnah fajar dengan sunnah subuh. Walaupun ada kalangan ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, dia mengatakan bahawa saya tidak melarang orang untuk melakukan sunnah fajar. Yang ia maksud ialah sembahyang sunnah 2 rakaat selepas sembahyang witir. Selepas sembahyang witir ada 2 riwayat yang saya tahulah, ada 2 riwayat yang mengatakan bahawa Nabi sembahyang semula. Selepas habis witir, Nabi sembahyang 2 rakaat. Tapi dalam keadaan duduk. Ya, ini yang diambil oleh para ulama membezakan antara sunnah fajar dengan sunnah qabliyah subuh. Walaupunlah ramai ulama yang mengatakan itu sama. Jadi dia sebab berpandangan bahawa Nabi mengatakan jadikanlah sembahyang terakhirmu itu adalah witir. Jadi maknanya selepas witir dah tak ada sembahyang. Dah tak ada sembahyang sebab dia sembahyang yang terakhir sekali, last sekali. Baik. Jadi terlepas daripada itu semua, Nabi Muhammad sangat suka membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas pada sembahyang sunnah fajar. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di antara juga dikatakan sebagai kemuliaan kepada surah ini ataupun keutamaan kepada surah tersebut. Seperti yang kerap kita bincangkan bahawa fadilatus surah, keutamaan surah itu kembali kepada kandungannya, bukan dari sudut kedudukannya sebagai wahyu. Kalau dari sudut kedudukan sebagai wahyu, maka semua ayat Al-Quran itu sama, semua surah Al-Quran itu sama. Tapi dari sudut kandungan dibezakan, sehingga ada surah yang keutamaannya sekian-sekian. Di antara keutamaan surah Al-Fajar, surah Al-Kafirun adalah tadi dikatakan ianya kerap dibaca pada sembahyang sunnah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya ada juga hadis daripada Imam At-Tabrani mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awaita ila firashika faqra qul ya ayyuhal kafirun hatta tamurra bi akhiriha." Kalau kamu, kata Nabi Muhammad, apabila kamu hendak tidur, maka bacalah hingga selesai surah Al-Kafirun. Jadi ini merujuk ataupun menunjukkan kepada keutamaan surah ini. Juga ada dalam hadis lain dikatakan bahawa surah Al-Kafirun merupakan 1/4 daripada Al-Quran. Sama seperti surah-surah, beberapa surah yang disebutkan sama kedudukannya seperti surah Al-Kafirun. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi senario penurunan surah Al-Kafirun ini, kalaulah kita menghayati lebih mendalam, kalau kita hayati lebih mendalam, maka senario penurunan surah ini merupakan satu as-sira' bainal haqqi wal batil. Satu pertentangan antara hak dan yang batil sebenarnya, tuan-tuan. Jadi kita ni ramai di antara kita memang tidak mengalami perjuangan itu. Tidak mengalami perjuangan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertahankan akidah Islam. Jadi dalam surah ini memang ini merupakan as-sira', satu pertentangan. Disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berlaku tawar-menawar masalah akidah, tuan-tuan. Berlaku tawar-menawar masalah akidah. Jadi maknanya kalaulah tawaran itu dulu diterima, maka akidah Islam tak sampai kepada kita ni. Jadi di antara hadisnya An Ibni Abbas, daripada sahabat Abdullah Ibn Abbas, Inna Quraisyan, sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy wa'adu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjanjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyutuhu malan, Nabi akan diberikan harta, fayakuna aghna rajulin bimakkah, sehingga menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Jadi ini tawaran yang diberikan oleh orang kafir Quraisy. Ia akan diberikan harta sehingga dia akan menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Kemudian wa ayyuzawwijuhu ma arada minan nisa. Juga demikian Nabi Muhammad akan dikahwinkan dengan sesiapa sahaja yang ia sukai di kalangan wanita-wanita Arab. Sama ada wanita yang paling cantik, sama ada wanita yang memiliki kedudukan, jawatan dan sebagainya. Kemudian faqalu, mereka mengatakan hadza laka indana ya Muhammad. Hadza laka indana ya Muhammad. Ini kami berikan kepadamu wahai Muhammad, wa kaffa an syatmi alihatina, tapi dengan satu syarat, hendaklah engkau berhenti untuk mencerca tuhan-tuhan kami, iaitu Al-Lata wal Uzza. Hendaklah engkau berhenti untuk mencerca tuhan-tuhan kami. Jangan kamu kata apa-apa dengan tuhan-tuhan, patung-patung yang kami sembah. Ini merupakan satu bentuk tawaran perjanjian yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan bahawa fa illam taf'al fa inna na'rid laka khaslah wahidah. Kalau kamu tak nak juga, jadi tak nak harta, juga tidak menghendaki wanita yang kamu suka daripada kalangan wanita Arab, maka na'rid laka khaslah wahidah, ada satu cadangan daripada kami. Jadi dia kata bahawa cadangan ini adalah fahiya laka walana fiha salah. Jadi cadangan ini cadangan yang baik, baik untukmu dan juga banyak unsur-unsur positif bagi kami. Fiha salah, dia katalah. Jadi maknanya tawar-menawar masalah akidah. Tawar-menawar masalah akidah pada permulaan Islam. Jadi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak menjawab. Nabi tak menjawab. Tawaran yang diberikan itu ialah na'budu alihatina sanah Al-Lata wal Uzza wa na'budu ilahaka sanah. Wa na'budu ilahaka sanah. Jadi tawaran itu diberikan ialah bagaimana kalau kami menyembah, bagaimana kalau kita menyembah Tuhan-Tuhan kami selama 1 tahun. Selama 1 tahun kita sembah Tuhan kami Al-Lata wal Uzza, dan 1 tahun kemudian, tahun kehadapan kita sembah Tuhan kamu pula. Tuan-tuan, jadi ini dia tawar menawar masalah akidah. Lalu Nabi mengatakan hatta anzura ma ya'ti min 'indi rabbi. Hatta anzura ma ya'ti min 'indi rabbi. Jadi di sini bukan bermakna Nabi Muhammad itu nak menerima tawaran tersebut, tapi Nabi menunggu, menunggu ataupun menantikan perkara-perkara gaib, wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diturunkan surah tersebut, iaitu Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tuan-tuan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang serupa ini begitu banyak, dengan pelbagai macam nas, dengan pelbagai macam nas, tapi intinya kandungan utamanya adalah nak mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpaling daripada akidah Islam kepada akidah kufur. Dari akidah Islam kepada akidah kufur. Jadi ini banyak disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi di sini kita diberikan satu panduan bahawa
dalam masalah akidah, dalam masalah akidah dia tak ada yang dipanggil dengan al-mudahanah. Tidak ada yang namanya al-mudahanah. Mudahanah ini adalah bertolak ansur. Dalam akidah tak ada. Tuan-tuan, kita tengok kita lihat sejarah para nabi-nabi terdahulu yang bertahun-tahun berdakwah, walaupun mungkin sedikit sahaja pengikutnya, tapi para nabi tersebut begitu semangat, spirit ruh yang ada pada dirinya untuk menyampaikan akidah itu, iaitu la ilaha illallah, itu begitu kuat. Jadi tak ada al-mudahanah. Kita ditegak untuk melakukan al-mudahanah, iaitu bertolak ansur masalah akidah. Di sini dia diajak untuk bertolak ansur masalah akidah, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi di sini dikatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui bahawa orang-orang kafir, ada di kalangan orang-orang kafir yang memang dia bermula daripada kekafiran dan dia juga akan berakhir kepada kekafiran yang sama. Jadi maknanya dia tidak akan menerima kebenaran. Ada kalangan orang-orang kafir yang demikian. Jadi ayat ini diberikan kepada golongan tersebut. Sebab ada golongan-golongan yang memang Allah Subhanahu wa taala mungkin pada awalnya ia ditakdirkan dalam keadaan kafir. Tapi dengan berjalannya masa, dengan mencari hidayah, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada dia untuk masuk ke dalam agama Islam yang dipanggil dengan ad-din yang paling benar. Innad dina indallahi al-Islam. Jadi dia mendapat hidayah. Oleh kerana demikian, kita tak tahu sebenarnya adakah kita ini menjadi orang-orang yang dalam kategori as-sa'adah ataupun as-syaqawah. Karena penilaian ada pada akhirnya, bukan bermula daripada awal. Jadi tadi kita kata bahawa i'jabul mar'i bi nafsihi, orang yang ujub kepada dirinya, ini sebenarnya perkara-perkara yang dapat membinasakan kita. Sebab kita tidak tahu bahawa adakah kita menjadi orang yang dipanggil dengan as-sa'adah ataupun kita berada dalam kategori orang-orang asy-syaqawah. Baik. Jadi kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tuan-tuan. Jadi la a'budu ma ta'budun di sini tidak ada ketundukan. A'bud. Jadi perkataan ibadah yang bermakna al-izlal wal khudu', merendahkan diri kepada Tuhan-Tuhan atau benda-benda yang disifatkan menjadi Tuhan. Jadi la a'bud. Di sini para ulama tafsir mengatakan bahawa la a'budu, aku tidak menyembah, maknanya al-an dan fil mustaqbal. Pada sekarang aku tak akan menyembah Tuhan yang kau sembah, dan juga pada masa yang akan datang juga tidak. Jadi makna tawaran yang tadi diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan al-mudahanah, iaitu bertolak ansur dalam masalah akidah, tidak akan berlaku. Sehingga dikatakan dalam tafsir Al-Qurtubi, dikatakan mereka ini sampai kepada tahap yang dipanggil dengan ayisah. Jadi tahap ayisah ini maknanya tahap mereka berputus asa. Jadi maknanya tidak ada ruang lagi bagi mereka untuk mencari jalan lain, nak mengajak Nabi Muhammad ni, nak melembutkan hatinya supaya mahu untuk menerima akidah kekafiran itu. Jadi dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan mereka sampai kepada tahap ayisah, iaitu putus asa. Jadi tuan-tuan, dah sampai kepada tahap ayisah ini, maka berlakulah yang dikatakan dengan mereka wa'adu ashabahu. Jadi mulalah mereka mencari jalan kekerasan. Mencari jalan kekerasan. Aduhu, mereka menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada bentuk kezaliman yang dilakukan itu adalah fizikal,
ataupun menzalimi dari sudut spiritual, dari sudut dalaman, dari sudut semangat, melemahkan mengatakan Nabi Muhammad ni gila dan sebagainya, itu dari sudut bagaimana nak melemahkan semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping mereka juga merancang satu kezaliman yang berbentuk fizikal, iaitu sampai kepada tahap nak membinasakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan tidak juga kamu menyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi ini dikatakan ada golongan, ada tokoh-tokoh musyrikin. Tokoh-tokoh musyrikin seperti Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah dan beberapa orang sahabat kepada Al-Walid ibn al-Mughirah. Wala antum abiduna ma'adud. Maknanya Nabi Muhammad ni dah tahu bahawa mereka ni walaupun dibawa dengan hujah yang pelbagai untuk membawa mereka kepada keimanan, itu tidak akan berjaya. Maka dia terus secara tegas mengatakan wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abadtum. Jadi di sini kita tengok ada di situ panggil dengan tikrar. Tikrar ni di antara fitur satu cara, satu metod dalam Al-Quran yang dikatakan tujuannya adalah tujuan berlaku tikrar ini sebab kita tengok ada beberapa ayat ataupun surah dalam Al-Quran yang ia diulang beberapa kali. Di antaranya seperti dalam surah Ar-Rahman, perkataan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban diulang, berkali-kali diulang. Kemudian kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Di sini juga wala antum abiduna ma'abud, diulang 2 kali. Ini panggil dengan at-tikrar. Jadi at-tikrar ini kalau kita rujuk kepada ulama-ulama yang pakar dalam bahasa Arab, dia mengatakan bahawa tikrar ini adalah tujuannya yang pertama merupakan lit takrir, dan yang kedua iradatut ta'kid wal ibham. Yang pertama takrir ini untuk iradatut ta'kid wal ibham. Yang pertama untuk pengukuhan. Jadi maknanya di mana pun, kemudian di zaman apa pun, penegasan pengukuhan untuk kita tetap berpegang kepada konsep akidah at-tauhid ini merupakan tetap harus dilaksanakan. Jadi maknanya dia takkid. Takkid ni satu perkara yang ilzam, satu perkara yang wajib kita lakukan. Jadi tidak ada ruang-ruang yang kita diberi untuk bertolak ansur dalam masalah akidah. Memang kita diberikan keluangan untuk bertolak ansur dalam masalah muamalah di antara kita, sama ada bainal muslim wan nasara wal yahud dan sebagainya. Selama mereka tidak memerangi kita, dalam masalah muamalah kita memang diberikan panduan untuk sentiasa berada dalam garisan al-hasanah, iaitu kebaikan. Tapi dalam masalah akidah di sini diberikan satu penegasan, satu pengukuhan. Wala antum abiduna ma'abud. Kemudian diulang sampai 2 kali. Maknanya di mana pun kita berada, dalam keadaan apapun kita berada, kita tidak dibolehkan bertolak ansur dalam masalah akidah. Tapi adalah ruang-ruang kecil yang memang ada di sana satu toleransi. Tapi hati kita mesti tetap berada dalam kebenaran. Seperti yang berlaku pada sahabat Ammar bin Yasir. Dia pernah ketika dia diberikan ancaman, ayah, ibu bapa kepada sahabat tersebut dibunuh dengan satu cara yang begitu keji dan zalim. Lalu ketika sampai kepada sahabat Ammar bin Yasir, pada masa itu dia terpaksa untuk mengatakan perkataan kufur. Dan ini juga diabadikan dalam Al-Quran surah An-Nahl.
Dia merayu kepada Nabi, mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya terlepas mengucapkan perkataan kufur, tapi hati saya beriman, hati tetap beriman." Maknanya adalah ruang-ruang kecil sebenarnya, tapi itu dalam keadaan memang sangat darurah. Dan ad-darurah tu tuqaddaru biqadriha. Jadi darurah ini juga tak bolehlah darurah tu kita ikutkan kepada pandangan kita, kan. Kadang kalau kita tengok tak sampai lagi kepada darurat, dah kita kata darurat lah. Jadi kita belum mencari lagi. Mungkin kita ada berada di satu tempat, pergi melancong ke Eropah dan sebagainya, dah cari restoran dah, tapi tak dapat restoran Muslim. Kita tengok tak dapat, tapi kita belum cari secara maksimal lagi. Maknanya darurah tu kita dah cari secara maksimal. Kalau kita tak makan, maka akan membinasakan diri kita. Jadi itu adalah ruang-ruang kecil kita bertoleransi dalam perkara-perkara ni. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesej daripada surah Al-Kafirun ini, mesej daripada surah Al-Kafirun ini memang dia bertalian dengan teologi, akidah tu yang menjadi satu perkara yang paling penting. Kita tengok para ulama mengatakan bahawa para nabi itu adalah semuanya Islam. Bermula daripada Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidahnya sama. Yang membezakan adalah syariatnya. Jadi ini selalu sentiasa ditekankan pada setiap masa dan zaman. Pada setiap masa dan zaman. Kalau kita tengoklah realiti kita masa ini, tuan-tuan, kita masih lagi dalam suasana hijrah, suasana hijrah. Jadi kalau kita tengok realiti kita masa ini dengan pelbagai perkembangan teknologi, dengan pelbagai macam berita dan sebagainya, tuan-tuan, dengan pelbagai macam bentuk kejahatan yang berlaku di sini, bolehlah melunturkan akidah-akidah kita, melunturkan akidah anak-anak muda kita. Jadi di sinilah peran kita bagaimana untuk menguatkan akidah tersebut. Amalan-amalan keburukan ini, amalan-amalan kemaksiatan, dia boleh melunturkan iman kita. Dia boleh melunturkan iman kita. Dan iman ini merupakan di antara parti daripada akidah. Parti daripada akidah iman tersebut. Jadi kalau iman tu dah luntur, jadi maknanya akidah tersebut dia ikut sekali. Maka Nabi mengatakan seseorang itu tidak dikatakan seseorang itu hilang ataupun pergi daripada dirinya keimanan ketika dia melakukan maksiat. Ketika dia berzina, iman tu pergi, tuan-tuan. Ketika dia minum arak, dosa besar, iman tu pergi. Dia dalam keadaan tidak beriman, kembali kepada kosong dia. Kembali kepada kosong. Jadi maknanya kita nak kaitkan di sini bahawa kita dalam suasana hijrah, dikaitkan dengan permasalahan akidah dalam surah yang kita bincangkan pada masa ini. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tengok tidak ada tawar-menawar dalam masalah akidah. Jadi oleh kerana demikian, kita hubungkan dengan hijrah. Hijrah memang secara fizikal dah tak berlaku dah. La hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah selepas Fathu Makkah, tak ada hijrah. Kecuali mungkin kalangan-kalangan minoriti yang memang tak dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Jadi fatwa sebagian ulama mengatakan bahawa dia wajib untuk mencari tempat lain untuk dia boleh untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam tersebut. Jadi di sini kita perlu kita hijrah daripada perkara-perkara yang tidak baik, as-sayyi'at. Sebab ini ada hubungan dengan akidah. Rasulullah SAW mengatakan bahawa al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Jadi muhajir selepas Fathu Makkah adalah orang yang berhijrah daripada perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya ini di antara sarana, metod, cara bagi kita untuk mempertahankan akidah kita ialah kita hijrah daripada perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Rasul dulu dia mempertahankan ya, akidah itu dengan tidak menerima mudahanah, tidak menerima bertolak ansur dalam masalah akidah. Tapi untuk kita sekarang ini nak mempertahankan akidah itu ialah kita sentiasa untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Nabi mengatakan bahawa al-muhajiru man hajara as-sayyi'at. Muhajir, orang yang hijrah adalah orang yang hijrah daripada perkara-perkara keburukan ya. As-sayyi'at, keburukan tuan-tuan ya. Jadi maknanya kehidupan kita ini ada yang mengatakan bahawa adalah kita menunggu ya. Kita adalah menunggu sembahyang ataupun menunggu untuk disembahyangkan ya. Menunggu sembahyang ataupun menunggu untuk disembahyangkan ya. Oleh kerana demikian mempertahankan akidah Islam bagi kita adalah itu di antara cara yang mungkin boleh mengekalkan lagi apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, jadi message dari surah Al-Kafirun ini itulah beberapa mesejnya ya yang kita tarik daripada asbab nuzul tadi. Dari asbab nuzul. Jadi kalau ada yang tawar-menawar masalah akidah ini, dia memang kita mesti ya mempertahankan akidah kita. Seperti mungkin kalau di Indonesia sekarang ni, tuan-tuan ya selalu mungkin mendengar akhbar dan sebagainya, kita tengah berjuang lah bagaimana di Jakarta ya, supaya kita dipimpin oleh orang-orang Islam ya, supaya boleh untuk menjalankan akidah kita. Itu juga di antara mempertahankan akidah Islam. Taib ya. Jadi mudah-mudahan surah yang sentiasa kita baca dalam sembahyang kita ini dapat untuk kita memahaminya dengan baik ya. Dapat untuk kita laksanakan ya, perjuangan Rasul untuk mempertahankan akidah. Kita kena ada sikap tidak bertolak ansur dalam masalah akidah. Kita boleh untuk bertoleransi dalam masalah muamalah, tapi dalam masalah akidah kita tidak diberikan ruang untuk bertoleransi ya. Karena inilah partinya sebenarnya. Jadi manakala mungkin ada orang yang menghina sumber daripada akidah kita. Manakala ada orang yang menghina sumber akidah kita. Ini yang berlaku di Indonesia ya. Dia mengatakan bahawa umat Islam jangan dibohongi ya tuan-tuan ya. Jangan dibohongi dengan surah Al-Maidah ayat 51. Ya, tu ya. Sekarang yang gubernur di Jakarta sekarang ni. Jadi dia mengatakan dia berbincang di kalangan umat Islam, dia mengata jangan dibohongi oleh surah Al-Maidah ayat 51. Tuan-tuan, jadi sedikit demi sedikit kalaulah orang kafir yang memimpin kita, maka akan berlaku demikian. Dia nak meragukan umat Islam pasal sumber akidah kita. Ini yang sekarang berlaku. Tapi majlis ulama kita, alhamdulillah, majlis ulama kita, Majlis Ulama Indonesia, dia bersikap tegas. Dia mengatakan bahawa ini merupakan pelecehan agama, pelecehan akidah Islam yang dipegang oleh Islam majoriti, tuan-tuan. Jadi ini boleh saja mungkin berlaku di kita di Malaysia ataupun di wilayah-wilayah lain. Jadi orang-orang di luar sana tidak menginginkan Islam tu tinggi. Tidak menginginkan Islam tinggi. Dia akan berupaya untuk memberikan keraguan-raguan. Kalau tidak dari masalah akidah, dia akan masuk dalam masalah syariat, tuan-tuan. Syariat. Dia akan membuat keraguan masalah syariat yang kita lakukan. Dia kata ni tak adalah, tak betul dan sebagainya. Pernah satu kala ketika saya berada di Sumatera Utara, masa tu saya berada di Majlis Ulama Sumatera Utara Medan. Datang seorang lelaki, dia membawa satu buku, tuan-tuan. Dia bawa satu buku ni, dia mengandung apa dalam ni, dia nak buat keraguan-raguan terhadap umat Islam. Dia kata bahawa syariat haji tu kan, syariat haji jangan mahu dibohongi oleh syariat-syariat haji. Dia kata bahawa Hajar Aswad tu, kita tengok dia punya bentuk. Dia kata ni adalah bentuk cakap faraj kepada wanita. Faraj kepada wanita. Padahal dia tak tahu sejarahnya. Hajar Aswad yang ada situ hanya ditampal sebab banyak kali berlaku kerosakan pada Kaabah sehingga dia pecah dan sebagainya.
dia ditampal kepada tu. Jadi dia buat bentuk macam tu supaya senang kita untuk mencium dan sebagainya. Kemudian dia kata bahawa jamarat, sebelum berlakulah sekarang ni pembinaan yang cantik dan sebagainya, dulu dia berbentuk semacam tiang. Dia kata ini merupakan simbol kepada, maaf cakap adalah kemaluan lelaki. Jadi itu disebar ke rumah-rumah orang Islam. Dia apa nama, disebar, diletak. Macam tu je diletak supaya baca. Jadi maknanya tantangan bagi kita untuk cabaran akidah untuk masa ini begitu dahsyat, tuan-tuan. Jadi oleh kerana demikian, kita pun kenalah yang pertama, kita mungkin dengan menghayati perjuangan Nabi tadi dalam masalah akidah, memang kita kena kukuh, kena kuat. Kita tengok ulama seperti Buya Hamka, dia rela untuk nak masuk kepada jeruji besi, masuk penjara disebabkan akidah tu kan. Akidah. Dia apa nama, masa tu pasal apa nama, berkongsi raya kan. Dia kata itu tak boleh. Kita mengucapkan selamat hari raya kepada orang non muslim, sehingga dia apa nama, kerajaan mengatakan bahawa tolong tarik tu fatwa tu, dia tak nak tarik, sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara. Jadi maknanya, dan ulama-ulama sebelumnya juga kita tengok, ulama-ulama terdahulu lagi banyaklah. Itu di antara contoh yang terdekat dengan kita. Jadi mudah-mudahan setiap kali kita membaca surah Al-Kafirun ini, adalah di sana perasaan kita, adalah di sana ingatan kita kepada bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan akidah Islam. Saya rasa cukuplah sampai di sini perbincangan kita, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sentiasa menjaga akidah kita, sentiasa menetapkan kita istiqamah dalam akidah yang betul. Jadi doa-doa yang kita baca pada setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Jadi maknanya di sini adalah kita meminta kepada Allah supaya kita sentiasa istiqamah dengan akidah yang betul, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dielakkan dari perkara-perkara yang memang boleh mencederai akidah kita. Sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis dan surah Al-As. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wabil maunati wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.